Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad ibni Abdillah wa nasrahu wa mawalah, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على ضربه وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan barisan pentadbiran masjid, pengerusi, timbalan, setiausaha, bendahari dan seluruh ahli jawatan kuasa yang ada. Tidak dilupakan para pegawai syarak, Al-Fadil, Tuan Imam 1, Tuan Haji Rahman, Ustaz Zaid, Imam 2, Tuan Bilal, Tuan Noja, jawatan kuasa Musliman, Tuk Sidang dan seluruh jawatan kuasa di PKK, hadirin hadirat. Apa khabar semua? Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur pada Allah Azza wa Jal, kita dapat berjumpa pada bulan Rabiul Akhir ini. Mana bulan Rabiul Akhir, kita akan masuk ke dalam bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Baik, walaupun walaupun kita belum sampai lagi kepada bulan Safar, tapi ramailah tuan-tuan yang duk bercakap mengenai dengan bulan Safar ini. Ada amalan-amalan yang dikatakan di dalam bulan Safar ini. Jadi untuk pendapat yang lebih baik, kita berpeganglah kepada para ulama dan mufti-mufti yang telah dilantik, dan kita mempercayai, mengakui akan keilmuan mereka dan kealiman mereka di dalam bidang. Jadi jangan cuba-cuba kita berpatah arah kepada orang-orang yang selain daripada itu, yang cuba memberi pandangan yang tidak didasarkan kepada mana-mana dalil, yang mana akhirnya membawa kepincangan di dalam pegangan agama yang telah ada fatwa pada sebelumnya. Jadi tu saya kata, akhirnya manusia akan ikut orang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang la ilaha illallah, tapi bila dia bercakap soal agama, bercakap soal hukum hakam, walaupun kita tahu dia bukan dalam bidang agama, kita ikut dia. Oleh kerana pengaruh jawatan, kedudukan, kepandaian dan kepetahan berbicara menyebabkan manusia takjub, tuan-tuan. Ajib, kagum. Sedangkan ulama kita yang duk mengajar selama ni, untuk guru kita yang telah menulis sebahagian besar karya di dalam agama, kita biarkan, tuan-tuan. Inilah satu kesedihan kepada lorong-lorong untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan, agama ini suruh kita berjalan, tuan-tuan. Agama suruh kita berjalan, keluar daripada tempat kita, pergi bermusafir, melihat di tempat orang lain apa yang berlaku, bagaimana kehidupan mereka. Sebab itulah, tuan-tuan, orang yang bermusafir, orang yang sakit, semuanya diberikan sedekah oleh Allah Azza wa Jal. Semuanya diberikan ihsan oleh Allah dan diberikan perhatian oleh Allah Azza wa Jal. Sebab tu orang yang tak bermusafir, karena Quran suruh kita musafir, Quran suruh kita keluar daripada tempat kita. Sama ada kita keluar dengan rela ataupun kita diusir, seperti para imam, imam yang berjuang, mereka dibuang daripada negeri dan tanah air mereka. Termasuklah Nabi SAW dibuang daripada tanah Mekah. Sehingga pada tahun 7 Hijrah, Nabi itu walaupun terbuang 432 kilometer daripada tempat dia dilahirkan, perasaan dia tak pernah hilang, tuan-tuan. Untuk dia berazam, satu hari aku mesti balik kepada tempat aku dilahirkan. Satu hari aku mesti duduk di tempat mana yang aku dilahirkan.
Memang benar tuan-tuan. Sebab itulah perjuangan. Dia mesti ada matlamat dia. Kita yang hidup hari ni mesti ada matlamat kita. Kemana akhirnya hidup ini tuan-tuan? Kemana kita? Dengan siapa kita? Bagaimana kita berakhir dengan kehidupan? Semuanya diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup kita mesti kena ada cita-cita. Kadang-kadang orang main sembang dengan kita. Kita tanya apa lagi dalam hidup. Dia kata tak ada apa dah hidup saya ni. Tunggu mati je lah. Oh tuan-tuan, kita kata usahakan kawan ni. Tak ada apa dah nak kerja, dia kata. Tunggu mati je. Nah, tunggu mati tu kata sakan tu. Orang lain kadang-kadang umur 70, 60, macam-macam suplemen dia telan tuan-tuan. Beli hak nu jenama nu, telan hak petok, hak pat sagi, hak bulat, hak bujung, macam-macam dia telan mengterkedarah habis tuan-tuan. Habis duit pasal apa? Nak memastikan dia kuat, nak memastikan dia nampak muda, nampak cantik, nampak maintain tuan-tuan. Biar orang kata, oi umur 70 tapi nampak lawa lagi nak cek kia na. Dia mau lagu tu. Macam-macam dia buat tuan-tuan. Cucuk sana, cucuk sini. Tanam sana, tanam sini. Supaya apa? Nak dikenal, nak dipanggil. Oh dia ni tak makan tua. Oh dia ni cantik. Akhirnya dalam keadaan duk cantik macam tu, umur dia habis tuan-tuan. Kita kalau cantik 1000 tahun pun tuan-tuan, cantik 100 tahun, cantik 70 tahun, cantik tidak membawa kita ke mana-mana. Kerana kecantikan tidak dapat membatasi umur yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam duk cantik tuan-tuan, boleh mati. Dalam duk cucuk-cucuk tu boleh mati. Dalam duk tengah duk maklum, duk bakar rambut di salon tu, gulung. Macam pom balik tu. Nah, bayar RM70-80 pasal nak nampak lawak. Boleh duk tolak rambut tu. Tuan-tuan. Pun boleh semuanya. Sebab itulah tuan-tuan, hidup kita mesti kena ada cita-cita. Nabi walaupun dia selesa di Madinah tu tuan-tuan, diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi ketua negara di Madinah, sedangkan dia bukan orang Madinah. Tetapi tidak lekang daripada dada Nabi. Nabi bercita-cita untuk dia tu satu hari dapat balik ke tempat dia dilahirkan, tanah tumpah darahnya, iaitu Makkatul Mukarramah. Akhirnya pada tahun 7 Hijrah tuan-tuan, berlaku satu pengkhianatan besar di antara dua kabilah besar yang mana dimulakan oleh Bani Bakar yang bergaduh tuan-tuan. Akhirnya Nabi kata tak boleh jadilah. Aku ni kena balik untuk memerangi puak-puak yang telah khianat daripada kencatan senjata. Macam kita baru ni tuan-tuan di Palestin, telah termeterai kencatan senjata pada hari Jumaat. Zionis surrender tuan-tuan. Walaupun senjata mereka lebih canggih lagi, tapi mereka menawarkan untuk kencatan senjata. Kita pun angkat tangan, kencatan senjata berlaku. Namun akhirnya tuan-tuan, tengah-tengah duk kencatan senjata, orang Islam pergi ke Masjidil Aqsa, maka bantai orang Islam tuan-tuan dalam diam. Tu kata pengkhianatan inilah yang menyebabkan Nabi terpaksa hantar tentera daripada Madinah untuk pergi mempertahankan dan menyelamatkan Mekah pada ketika itu. Sehingga pada tahun tersebut dinamakan sebagai tahun Fathul Makkah tuan-tuan. Tahun apa? Tahun pembukaan Mekah, yang menyebabkan bapa saudara Nabi yang lama dia lawan Nabi tuan-tuan, dia bunuh sahabat-sahabat Nabi, dia pun masuk Islam tuan-tuan. Mereka adalah golongan Al-Ashraf. Abu Sufyan bin Abdul Muttalib, Sufyan
binti Amr bin Amr. Mereka masuk Islam ramai-ramai selepas Fathul Makkah. Kerana Nabi telah mengangkat kemuliaan Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kena bodek sikit jalan terus tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang masuk man dakhala apa nama baiti Abi Sufyan fahuwa aminu. Siapa yang masuk dalam rumah Abi Sufyan semasa tentera Islam sampai ke Mekah, dia bebas, dia aman. Sebab tu Abu Sufyan rasa dia dihargai. Dia masuk Islam, tuan-tuan. Walaupun sebelum tu dia telah bunuh 10 orang rombongan Nabi itu, yang diketuai oleh Asim bin Thabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathna, Abdullah Al-Bakir. Mereka ini telah pergi ke Mekah untuk dakwah kerana mereka kata, kami minat Islam, tolong bawa wakil-wakil dakwah mai kepada kami. Tuan-tuan, mereka tangkap orang Islam hidup-hidup, mereka kerak sedikit demi sedikit, tuan-tuan. Tu saya cerita kepada tuan-tuan hari tu. Bagaimana dahsyatnya, tuan-tuan, orang Islam dibunuh oleh Abu Sufyan. Tangannya bergelumang dengan darah. Khubayb bin Adi, tuan-tuan, disalib di Tan'im. Diikat tangan dia. Ditanya pada dia, wahai Khubayb. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Abu Amir Al-Jumahi, tuan-tuan, radhiyallahu anhu. Dia kata, adakah kau suka kalau Muhammad ini berada di tempat kau dan engkau sedang berada dengan keluarga engkau? Tuan-tuan, pada masa tu dia siap tangan dia. Dia tak marah, tuan-tuan, tenang wajah dia. Dia baling dia dengan batu, dia tenang, tuan-tuan. Dia baling dia dengan najis, dia tenang. Semasa dia disalib, dia tak melawan, tak marah kepada ribuan orang yang baling batu kat dia. Tapi bila ditanya, tuan-tuan, adakah kau suka kalau Muhammad berada di tempat engkau sedangkan kau duduk di rumah bersama dengan keluarga? Dia mengamuk, tuan-tuan, sehingga hampir roboh pentas salib yang dia orang buat tu. Apabila dia mengaitkan nama Nabi, kerana mereka bercita-cita untuk mempertahankan Nabi, mempertahankan agama dia, tuan-tuan. Mereka tak gembira apabila Abu Sufyan menyebut tentang nama Muhammad. Kalau nak bunuh, bunuh aku. Akhirnya mereka cantas lengan dia, putus lengan dia, Khubayb bin Adi, tersembur darahnya, tuan-tuan. Mereka tanya lagi, mau tak engkau sepakat dengan kami? Aku bebaskan kau. Tapi kau bawa Muhammad kepada aku. Aku angkat kau jadi pemimpin dengan syarat Muhammad itu dibunuh. Dia kata, aku tak setuju. Dia kerak lagi tangan dia. Akhirnya, tuan-tuan, dia dikerak sedikit demi sedikit dalam keadaan dia disalib. Disaksikan oleh ribuan orang yang hadir. Darah memancut, tuan-tuan. Dia menjerit kesakitan. Tu kata perjuangan sahabat. Kenapa? Cita-cita mereka syurga. Bukan sahaja cita-cita mereka syurga, cita-cita mereka untuk masuk ke dalam syurga dan bersama dengan Nabi SAW. Tu setakat kita duk main masjid hari ni, tuan-tuan. Setakat kita duk main semayang dalam jamaah ni, tak pernah siapa pun cuit kita. Tak pernah siapa pun tinju kita. Tak pernah siapa-siapa pun smackdown kita. Kita main elok. Walaupun baru ni berlaku, tuan-tuan, satu kejadian yang kita kesian. Satu tok imam, tuan-tuan. Bukan tok imam sini lah. Dia bawa kereta. Dia masuk gear terkejut, tuan-tuan. Dia terbelah satu tok imam nombor 2. Ni imam 1. Ni imam 2. Tuan-tuan, imam 1 ni dia otai sikit. Sekejap kita masuk hadis. Dia otai sikit, tuan-tuan. Dia masuk gear, tuan-tuan. Dia terkejut. Dia terbelah imam 2 di depan kereta dia.
terpelanting tuan-tuan, kena dinding masjid. Mati imam 2. Ada lagi satu jemaah yang duduk dekat dengan situ, termasuk dalam tayar, putus kaki tuan-tuan. Tu saya kata akhirnya kita tak tahu apa yang ada di depan. Kita tak tahu apa yang akan jadi pada kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan yang menonton di rumah ni dan ataupun sedang bekerja, hidup kita mesti kena ada cita-cita. Kerana Nabi itu walaupun dia selesa di Madinah, dia tetap ada cita-cita untuk masuk kembali ke Mekah dan membuka Mekah semula tuan-tuan, di bawah pentadbiran orang Islam. Sebab tu kita duk sebut siapa dia? Omar ibn Abdul Aziz. Omar Abdul Aziz. Di antara salah satu jasa Omar sebelum dia jadi khalifah pada zaman Bani Umayyah, dia pernah menjadi apa dia? Gubernur di Mekah, tuan-tuan. Sehingga dia dipecat oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ni geng-geng Samsing kampung dusun ni, tuan-tuan. Adik dia gubernur di Syria, Muhammad bin Yusuf Al-Thaqafi, tuan-tuan. Geng ni kejam. Dia tangkap anak sahabat. Sebab tu syair Arab mengatakan apa dia? Takutlah kamu kepada pedang Hajjaj. Hajjaj ni memang zalim, tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Dia telah bedil Kaabah sampai sengit Kaabah, tuan-tuan. Yang kata Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia telah pecat, tuan-tuan, Omar bin Abdul Aziz semasa menjadi gubernur di Mekah, menjadi amir Mekah. Dia tak suka. Dia pecat, tuan-tuan, kerana Omar Abdul Aziz telah kritik dia kerana dia melantik sanak saudara dia, kroni menjawat jawatan. Omar kritik dia. Dia tak setuju. Dia bagi tahu kepada Sulaiman bin Abdul Malik, pecat kawan ni. Siapa dia? Omar bin Abdul Aziz, tuan-tuan. Akhirnya Omar bin Abdul Aziz dipecat setelah 7 tahun berkhidmat. 1 penggal setengah, maklum. 1 penggal setengah jadi jadi menteri, jadi gubernur, dipecat, tuan-tuan, tak semena-mena. Kerana apa? Mengkritik orang yang tidak ada integriti. Sebab itu Omar bin Abdul Aziz, bila dia menjadi khalifah, dia ada cita-cita dia. Pertama sekali, tuan-tuan, cita-cita dia apa dia? Dia nak kahwin dengan adik khalifah, anak khalifah, iaitu Fatimah binti Abdul Malik. Dia kata, cita-cita aku yang pertama, aku nak kahwin dengan Fatimah binti Abdul Malik. Dia kata, Allah makbul. Akhirnya aku kahwin dengan Fatimah. Dia kata. Fatimah ni anak khalifah. Ayah dia Abdul Malik bin Marwan, khalifah kerajaan Umayyah. Kemudian, tuan-tuan, bila dia kahwin dengan Fatimah binti Abdul Malik, dia kata, kalau boleh, cita-cita aku dulu masa aku muda-muda, aku nak menjadi gubernur. Allah jadikan aku gubernur. Riwayat ini ditulis oleh Raja bin Haywah, penasihat kepada khalifah. Penasihat yang lama. Daripada Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Omar bin Abdul Aziz. Dia penasihat yang sama. Ni bukan 25% punya Kasim Fatalan, tuan-tuan. Bukan. Yang ni baik punya penasihat, tak ada persen punya. Sebab tu dia pada akhirnya dia luahkan perasaan dia, sehingga menangis penasihat dia. Dia kata, masa aku muda dulu aku teringin nak jadi khalifah, nak jadi gubernur. Allah beri aku, dan aku pernah menjadi gubernur. Semasa aku sedang menjadi gubernur, bertaraf menteri, tuan-tuan, bila semasa aku jadi gubernur ni, mai pula cita-cita aku. Dia kata, aku teringin nak jadi khalifah. Allah jadikan aku khalifah. Walaupun 2 tahun 4 bulan, tuan-tuan, dia jadi khalifah, tapi rahmat dia kepada segenap bumi Allah ni
semua menikmatinya. 2 tahun 4 bulan, tuan-tuan, bukan tempoh yang lama. Sebagai riwayat kata 2 tahun 6 bulan. 2 tahun tak ada nak buat apa. Tetapi oleh kerana rahmat dan berkat daripada Allah, dia dapat dinikmati 2 tahun seolah-olah seperti 20 tahun, tuan-tuan. Tu kalau kita tengok balik, rahmat Allah ni, tuan-tuan, tak mesti ada di lapangan yang luas. Kalau kita tengok balik, Nabi Musa, tuan-tuan, diberikan rahmat oleh Allah ketika mana dia dibuang daripada Mesir dan dikejar, diburu oleh Fir'aun. Dia terbuang jauh daripada Mesir. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika mana berjalan keseorangan, tuan-tuan. Kita tengok pula Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mendapat rahmat daripada Allah ketika dia dibuang di dalam telaga oleh keluarganya. Terkapai-kapai Nabi Yusuf, tuan-tuan. Oleh kerana cemburunya mereka kepada Nabi Yusuf, maka ambil adik dia, buang Nabi Yusuf dalam telaga. Nabi Yusuf mendapat rahmat Allah di dalam telaga. Kemudian dia dipenjara, tuan-tuan. Oleh kerana pengkhianatan mereka, dan Nabi Yusuf menjadi mangsa, Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf mendapat sahabat di dalam penjara. Sebab itu Quran menyebutkan, Nabi Yusuf menyebut, ya sahibai sidni, wahai sahabatku di dalam penjara. Demikian, tuan-tuan, manusia. Kadang-kadang orang di penjara, kita katakan dia dijahat. Sebenarnya bila dia duduk dalam penjara, dia lebih baik daripada dia duduk di luar. Sebab itu penjara di Malaysia ni, tuan-tuan, lebih baik daripada kita yang duduk di luar. Mereka membaca Al-Quran setiap hari. Sampai ada yang boleh hafal Quran, tuan-tuan, 30 juzuk dalam penjara. Mereka duduk dalam penjara di Malaysia ni, boleh menyambung pengajian. Sampai ada yang dapat master PhD sebagai banduan, tuan-tuan. Mereka yang duduk di dalam penjara, mereka dapat menikmati solat jamaah 5 waktu. Berbandingkan kita yang duduk di luar ni, tuan-tuan, entah ke mana solat kita. Dengan rumah kita yang lazat, yang nikmat, rumah yang luas, kita dapat nikmat yang lebih. Kita sangka dengan rumah kita yang luas itulah rahmat Allah lebih banyak pada kita. Sedangkan mereka dijeriji penjara, solat mereka 5 waktu dalam keadaan jamaah, tuan-tuan. Tu kata Nabi Yusuf alaihissalam mendapat rahmat dalam keadaan dia di penjara. Dalam keadaan yang sempit, tuan-tuan, Allah membuka rahmat, membawa cita-cita yang besar kepada dia untuk dia keluar dan menjadi orang yang hebat. Kita tengok pula Ashabul Kahfi, tuan-tuan. Allah perintahkan mereka dalam duk kaluk-kaluk tu. Allah kata apa? Pergilah kamu ke dalam gua. Kalau orang kata, pasal apalah dunia yang seluas ini? Sebab tu Laksmana Bentan kata apa, Pak Long? Dia kata pada Datuk Bendahara, wahai Datuk Bendahara, bumi yang luas hamba tampar tak kena. Ha, tuan-tuan, dialog orang lama-lama tu. Bumi yang luas hamba tampar tak kena. Dengan darah dan keringat hamba korbankan untuk negara ini. Adakah inikah balasan untuk hamba, tuan-tuan? Akhirnya, tuan-tuan, sebab itu mereka yang dapat masuk ke dalam gua, tuan-tuan, yang sempit tapi berada bersama mereka rahmat daripada Allah, mereka tidur 309 tahun, tuan-tuan, duduk dalam gua. Gua yang sempit. Kita kata apalah yang ada dalam gua, tetapi rahmat Allah bersama dengan mereka di dalam gua, sehingga mereka ditidurkan 309 tahun. Kita pun tidur juga, tuan-tuan. Merata kita tidur.
Sambil tengok TV pun kita lelap. Sambil bawa kereta pun lelap. Tu jangan kata sambil makan lagi. Sambil makan pun boleh lelap, tuan-tuan. Punya nikmat. Tapi Ashabul Kahfi, tuan-tuan, ditidurkan di dalam gua dengan rahmat Allah. Karena cita-cita mereka, pengharapan mereka untuk lari daripada kezaliman. Kita tengok pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita mendapat rahmat di dalam gua, tuan-tuan. Kalau kita tengok sejarah gua Hira, itulah wahyu pertama diturunkan. Tempat yang sempit, yang tidak selesa, yang gelap gelita, tetapi rahmat Allah diturunkan di dalam gua yang sempit, memberikan cita-cita kepada Nabi. Sebab itulah, tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih, suatu hari, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bercakap dengan ahli syurga. Dalam hadis yang sahih, Allah kata apa? Ya ahlal jannah, labbaika rabbana wa sa'adai. Wahai ahli-ahli syurga. Ni cita-cita terbesar, tuan-tuan. Imam Nawawi dia tulis kitab Riyadhus Salihin. Pada hadis yang terakhir, tuan-tuan, kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi yang juga mazhab kita Syafi'i, dia menceritakan tentang cita-cita dia untuk masuk ke dalam syurga. Dan selepas daripada masuk dalam syurga tu pun, Imam Nawawi masih ada lagi cita-citanya. Saya akan habiskan cerita dialog Omar tadi pada penghujungnya dengan Raja' bin Haywah. Baik, tuan-tuan, Allah tanya ahli syurga, wahai ahli syurga, sahutlah seruanku dengan sepenuhnya. Sahutlah seruanku. Tuhan bercakap, tuan-tuan, dengan ahli syurga di dalam syurga. Kata mereka, wa khairu fi yadai, dan segala kebaikan di tangan kau, yakni dengan kekuasaan kau, kami sahut seruanmu, ya Allah. Falyaqul harraditum, kata Allah. Allah tanya, adakah kamu semua puas hati dengan balasan syurga ni? Tuan-tuan, akhirnya orang yang duduk di dalam syurga tu dapat berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Masa Nabi hidup, Nabi telah mimpi, tuan-tuan, ayah kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, Nabi mimpi dia sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Sebab tu kita ahlu sunnah wal jamaah, kita percaya satu hari bila kita dah mati, bila kita dibangkitkan di hari kiamat, kita akan dapat bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat melihat Allah di depan. Demikianlah kurniaan Allah, tuan-tuan. Allah tanya, tu tengok Tuhan, bila dia dah bagi syurga pada kita, dia tanya kita pula, adakah hampa puas hati dengan balasan syurga yang aku beri pada hampa semua? Kita kadang-kadang tak pernah tanya anak-anak, tuan-tuan, ni puas hati ke hidup kita macam ni? Puas hati ke yang oi, abang boleh beli tahun ni saja? Adakah yang puas hati? Puas hati abang, boleh gelang satu pun puas hati dah duit pencen abang. Tapi kalau boleh dua pula, belah ni pula satu lagi puas hati abang. Oi, tuan-tuan, mama tu start motor, tuan-tuan, pergi beli gelang satu lagi. Tuan-tuan, tu kata Allah bila dah bagi kurniaan pada kita, dia tanya pula hamba dia, adakah kamu puas hati dengan apa yang ku berikan? Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang kita buat taat sikit, Allah bagi kita syurga, tuan-tuan. Sikit kita buat, hak wajib saja, hak sunat sikit-sikit kita buat, tiba-tiba kita mati, tuan-tuan, Allah beri kita syurga. Semalam di Seri Negeri,
Saya jumpa satu anggota tentera, tuan-tuan. Peringat banyak pangkat, tuan-tuan. Ada tongkat. Isteri meninggal, tuan-tuan. Ketika sedang mengandungkan anak, kena COVID. Tak sempat lagi nak vaksin, isteri kena COVID. Meninggal isteri, tuan-tuan. Dia membesarkan 3 orang anak. Luluh, tuan-tuan. Walaupun tegak seorang tentera, pahlawan, tuan-tuan, benteng negara. Tapi bila isteri terkorban, habis, tuan-tuan, hidup. Nak membesarkan anak-anak bukan mudah, tuan-tuan. Walaupun kita tahu seorang anggota uniform ni mental tahan, tuan-tuan. Kuat dia punya mental dia. Orang kampung kata mental tak koyak lah, tak mudah koyak, tuan-tuan. Hak pesara-pesara ni dia tahu, tuan-tuan. Mental tak koyak. Tapi bila main dengan isteri, tuan-tuan, Allahu Akbar, lemah, tuan-tuan. Isteri ketika mana dia mengandung, dia kata, Ustaz, isteri saya meninggal dulu. Baru selepas tu, Allah yarham, Siti Sarah meninggal, dia kata, dalam dengan kandungan. Tapi isteri saya, anak juga meninggal. Cuma saya dapat tahu, Ustaz, anak saya, anak lelaki, Ustaz. Allah, saya kata sabar, sabar. InsyaAllah ada jalan, dia kata. Saya pun tak ada apa dah, Ustaz, dia kata. 3 tahun yang lagi servis, 23 tahun, saya ingat saya nak berhenti dah, Ustaz. Tak mau dah. Saya nak kerja kampung, supaya saya dapat habiskan masa banyak dengan anak-anak. Sebab sekarang, Ustaz, saya pukul 5 pagi dah keluar rumah. Anak-anak tak pejam, anak-anak tengah pejam mata lagi, saya dah keluar tinggalkan anak-anak. Nanti anak-anak dah pejam mata pula, barulah saya balik pula, Ustaz. Allah, saya sedih, tuan-tuan. Tu kata perjuangan dalam hidup. Cita-cita dia apa dia, tuan-tuan? Bukan duit dah. Tak mau dah kerja-kerja ni. Cukuplah, dia kata, pencen saya makan sikit-sikit. Yang penting anak-anak membesar depan mata saya. Walaupun isteri saya dah tak ada lagi, Ustaz. Dan anak lelaki saya yang dikandungnya pun saya tak sempat tengok, Ustaz. Rupa-rupanya, tuan-tuan, malam yang isteri dia meninggal tu, nama isteri dia dihantar kepada saya. Saya sempat doakan isteri dia. Bila dia sebut isteri dia nama sekian-sekian, Allah baru saya teringat. Oh, malam yang Allah yarham ni meninggal, saya ada dalam majlis itu. Saya pimpin untuk doa kepada arwah isteri. Bila dia sebut, baru saya teringat. Tu kata ujian, tuan-tuan. Kita buat taat sikit, Allah beri pada kita syurga. Sebab itu maka kata fayaqulun wa ma lana la narda ya rabbana qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqi. Orang-orang ahli syurga kata, macam manalah kami tak reda, wahai Tuhan kami, Kau telah beri pada kami sesuatu yang Kau tak beri pada sesiapa dalam kalangan hamba-Mu. Tuan-tuan, mereka bila masuk syurga tu, mereka rasa apa dia? Depa lah syurga hak paling tinggi, sedangkan mereka syurga yang rendah, tuan-tuan. Ada lagi orang yang berada di syurga yang lebih tinggi. Tetapi bila mereka masuk di syurga yang walaupun rendah, kerana syurga ada 8, tuan-tuan, neraka ada 7. Allah buat syurga lebih 1 daripada neraka, tuan-tuan. Maka kata pada Allah, Ya Allah, takkanlah kami tak puas hati, takkanlah kami tak redha, wahai Tuhan kami, sedangkan Kau telah beri pada kami nikmat yang Kau tak beri pada hamba Kau yang lain. Sedangkan berlambak lagi ahli syurga yang dapat. Sebab tu, tuan-tuan, kita apabila sekali disentuh dengan rahmat Allah, kita akan melupai segala penderitaan kita. Ada hadis, tuan-tuan, Allah ambil satu orang, tuan-tuan, yang paling derita hidup dia dalam dunia. Saya tak tahu macam mana derita dia. Allah celup dia di dalam syurga. Satu saat, tuan-tuan,
faghuriza fil jannah. Allah celup dia dalam syurga. Allah keluarkan dia semula. Allah tanya dia, wahai fulan, adakah dalam hidup engkau ni kau pernah rasa penderitaan? Padahal dialah manusia di atas muka bumi yang paling derita dalam kalangan manusia, tuan-tuan. Apa dia kata pada Allah? Ya Allah, aku tak pernah rasa penderitaan seumur hidup aku. Tu baru sekali dicelup di dalam syurga, Allah terlupa segala penderitaan dalam hidup. Kemudian Allah ambil lagi satu insan, fulan, tuan-tuan, yang paling bahagia dalam dunia. Semua dia ada, hidup seronok, tak ada masalah apa. Allah ambil dia, faghuriza finnar. Allah celup dia dalam neraka satu saat. Allah keluarkan dia balik. Allah tanya dia, tuan-tuan, wahai fulan, adakah kau pernah merasai nikmat di dalam hidup engkau dulu? Dia kata, tidak ya Allah, melainkan semuanya adalah penderitaan yang besar. Demikian, tuan-tuan, sekali dicelup dalam syurga, lupa nikmat, lupa derita. Sekali dicelup di dalam neraka, lupa segala nikmat, tuan-tuan. Demikianlah kata ujian Allah Azza wa Jal, yang mana hidup kita mesti kena ada cita-cita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita azan dulu, tuan-tuan. Kita akan sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para penonton yang saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah baik. Sebab itu bila kita sambung balik pengajian kita, kemudian Allah tanya, Allah beritahu kepada
ahli syurga. Allah teruskan dialognya dengan ahli syurga. Allah telah kata, tuan-tuan, inna lakum an tahyau fala tamutu ahada. Wahai ahli syurga, nakkah kamu tahu bahawa semua daripada kamu yang duduk di dalam syurga ini sebagai ahli syurga, kamu akan hidup dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Kita tengok orang tu, saya kata di awal-awal tadi, orang punya takut mati, tuan-tuan. No? Naik kereta pakai seat belt, walaupun tu undang-undang lah. Naik motor pakai topi keledar. Kenapa? Takut aksiden. Hari-hari makan ubat. Sebelum makan, tengah makan, lepas makan. Hak yang paling sakan tu tak makan langsung, tuan-tuan. Doktor bagi saja ubat. Dia balik, dia peram, tuan-tuan, buat tapai. Nah, ada juga orang begitu. Nah, sebab itulah kadang-kadang, tuan-tuan, saya pernah jumpa satu ulama, tuan-tuan, yang sehari makan 100 biji ubat, tuan-tuan. Tokoh besar agama yang meninggal nun jauh di luar negara, tuan-tuan. Meninggalnya di tanah khalifah. Dia berdepan dengan kesakitan, tuan-tuan. Terpaksa makan 30 biji ubat untuk sekali makan. Malam makan ubat lagi, tuan-tuan. Tidak pernah berputus asa untuk berikhtiar. Sedangkan dia lebih ulama, alim, tuan-tuan, tokoh besar, namanya Gah di Brunei, sehingga Sultan Brunei memberikan kepercayaan besar kepadanya. Tak perlu saya sebut nama, saya rasa tuan-tuan dah tahu. Ribuan anak muridnya di seluruh negara. Kemudian, tuan-tuan, Allah kata lagi, wa antasihhu fala tasqamu ahada. Yang mana kamu ini ahli syurga akan sihat dan tidak sakit sampai bila-bila, tuan-tuan. Tengok kita kalau pergi ke hospital hari ni, tuan-tuan, ada tangan tergantung, ada kaki tergantung, tuan-tuan. No? Kalau kita tengok cerita Madu 3 tu, tuan-tuan, Jamil tu, sampai dengan seluar-seluar dia balutnya, tuan-tuan. Punya sakit. Bila orang tanya, kesian, tuan-tuan. Kesian. Abang Jamil sehari balut mata belah kiri. Sehari pula terlupa pergi balut mata belah kanan pula. Nak abang kata sakit, tuan-tuan. Tapi di dalam syurga nanti, bila kahwin, bukan kata 3 madunya, bermadu-maduan, tuan-tuan. Banyak isteri akan dapat dalam syurga. Tak perlu dah tipah tu nak kejar si Jamil tu lagi, tuan-tuan. Tak ada dah. Melainkan Allah mengurniakan sihat yang tidak sakit sampai bila-bila dalam syurga. Hari ni orang berjuang untuk sakit, tuan-tuan. Ada anak yang beranak, kepala bengkok, tuan-tuan, jadi besar. Ada anak-anak yang beranak kena jantung berlubang, kecil lagi, tuan-tuan. Ada yang kena sindrom Down. Bukan mudah, tuan-tuan, nak berdepan dengan ujian dunia. Orang menangis, tuan-tuan, setiap hari di dalam rumah yang kecil, tuan-tuan, untuk meneruskan hidup. Bukan mudah. Tapi Allah telah janjikan kepada kamu, wahai ahli syurga, kamu akan sihat dan tidak akan sakit sampai bila-bila. Wa antasubbu fala tahramu abada. Kamu akan sentiasa muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Hari ni bila kita duduk di depan rumah kita, duduk dalam rumah, anak-anak cucu balik, kita buat keluar gambar-gambar lama, tuan-tuan. Zaman-zaman kita punya Vespa dulu, terang-tang-tang-tang, tuan-tuan, duduk mengilar. Kan? Seluar Yankee, tuan-tuan. Kasut, rambut sikat tepi, berkilat rambut, tuan-tuan. Dia tibainya tencur ke menatang apa, tak tahu. Kalau tak ada minyak rambut, air liur tu dia sapu buat minyak rambut. Yang penting nampak handsome, tuan-tuan. Rambut mesti berkilat. Zaman-zaman Elvis Presley, tuan-tuan. Keseluar kaki besar, tuan-tuan. Bokat. Kau menatang apa panggil, budak-budak lah tak pakai dah, tuan-tuan. Bila kita tengok gambar dulu, tuan-tuan, kita rasa, ya Allah, sekejap masa berlalu. Anak kita seorang demi seorang kahwin.
Cucu kita keluar dalam keadaan kita termanggu-manggu, tuan-tuan, pergi ke sana, pergi ke sini, berubat di sana, berubat di sini. Rambut kita pun telah putih, tuan-tuan. Janggut kita pun telah putih. Kadang-kadang hak muda pun putih dah, tuan-tuan. Pasal pikir nak bayar hutang banyak ni. Loan ni, tuan-tuan. Kata itulah di dunia. Tapi bila di akhirat nanti, Tuhan kata, kamu akan sentiasa muda dan tidak akan tua lagi. Kemudian Allah kata apa? Wa anna lakum anta a'mu fala tab'asu ahada. Kamu dan kami beri kepada kamu nikmat dan tidak susah hati kamu di dalam syurga. Kita duduk di sini sak-sak susah hati, tuan-tuan. Tengah tidur terkejut mangkit. Tengah duduk saja orang main ketuk pintu minta hutang ni. Semua nak kena bayar, tuan-tuan. Pucuk ubi pula serikat 3-4 ringgit dah. Dulu kita kutik kat depan rumah. Lah apa jangan. Pucuk paku dulu duk boleh kutik kat tepi jalan. Lah try tengok pi, tuan-tuan. Serikat 5 ringgit. Hamba jangan ada buat cerai, tuan-tuan. Pucuk-pucuk dulu tak ada harga, tuan-tuan. Hari ni semuanya nak kena beli. Susah hati kita. Kalau kita tanam sendiri, ya dapat kita makan. Tapi kalau kita teringin, semua nak kena beli. Ni 2-3 hari ni, sayur pula naik, tuan-tuan. Lagi pening. Hari tu ayam naik, susah hati lah, tuan-tuan. Sayur pula naik. Lepas ni apa lagi nak naik, tuan-tuan? Yang penting, darah confirm naik, tuan-tuan. Kalau saya kata hakikat dunia, susah hati, tuan-tuan. Ada RM50. Orang ni tak panggil maklum. Maklum. Ada RM50, maklum. Pergi ke pasar tu susah hati, tuan-tuan. Ikan termenung, maklum tu ikan termenung. Maklum. Ikan kembung tu. Ikan termenung tu, tuan-tuan. Walaupun duk termenung tu. Cuba pi tengok. RM12.90, tuan-tuan. Kasar juga tu. Tu tak ikan kembung, tuan-tuan. Hak yang tak kembung tu lagi sakan. Sebab tu saya kata hidup dunia susah hati. Susah hati, tuan-tuan. Tapi bila kita jadi ahli syurga, tak ada lagi Allah Ta'ala kata susah pada hati kita. Melainkan nikmat yang banyak buat kita. Tuhan tanya, mau tak aku beri lagi kepada kamu sesuatu yang ku tak beri pada orang lain? Dia berkata, apa dia wahai Tuhan yang kau nak beri pada kami? Allah kata, uhilla alaikum ridwani. Aku halalkan kepada aku redha kamu, redha aku. Ini yang paling besar. Sebab itulah Imamul Ghazali, Imamul Nawawi menulis kitab-kitab mereka. Dan pada hujung kitab mereka sebelum dia tutup, dia akan menulis tentang cita-cita mereka. Setelah mereka masuk syurga, cita-cita mereka adalah apa dia? Untuk melihat siapakah yang menciptakan mereka selama ini, tuan-tuan. Siapakah yang memberi rahmat kepada mereka? Mereka nak lihat siapakah dia. Sebab itu mereka berdoa, tuan-tuan, siang dan malam, supaya bukan sahaja mereka dimasukkan di dalam syurga, tetapi masuk dalam syurga dan dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu berbalik-balik kepada cerita Umar bin Abdul Aziz tadi, tuan-tuan, meninggal pada umur 40 tahun, 40-an. Muda, tuan-tuan. Dia kata, dulu aku cita-cita nak jadi khalifah. Allah jadikan aku khalifah. Dan wahai raja, dia kata, hari ni aku tak ada lagi apa cita-cita, melainkan cita-cita terbesar aku adalah aku nak masuk dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurganya yang kekal abadi, tuan-tuan. Demikian seorang khalifah, tuan-tuan, besar namanya, mengetuai 1/3 dunia. Tak ada lagi cita-cita dia, melainkan selepas aku dah dapat khalifah ni, aku tak mau apa dah, melainkan cita-cita aku untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Demikianlah hidup kita, tuan-tuan. Nah, Allah kata pula, wala asqatu alaikum ba'dahu abada.
dan aku takkan murka kepada engkau selama-lamanya. Sebab tu kita bila dah masuk dalam syurga, tuan-tuan, Allah akan beri redha kepada kita. Allah akan halalkan redanya kepada kita dan tidak akan murka kepada kita sampai bila-bila. Hari ni kita duk elok-elok semayang, tiba kena kawan tak mau dah main semayang. Hari ni kita duk elok-elok laki bini apa semua bergaduh, tuan-tuan, sehingga hilang. Tadi ada orang cerita, ustaz, saya ni dulu pangkat besar, suami saya pun pangkat besar, tapi oleh kerana dia nak saya ni jadi full time housewife, dia suruh saya berhenti kerja. Saya tinggalkan kerja saya dengan grade yang tinggi, ustaz. Saya berhenti. Dia ceraikan saya. Tuan-tuan, nak tanggung anak-anak tu, terpaksa balik, tuan-tuan, duduk minta pada adik-beradik tolong bantu ni. Hilang, tuan-tuan. Tu saya kata, hari ni mungkin kita okey, esok kita buat perkara yang kita tak tahu. Kenapa? Kerana kita kata, kita redha, kita sayang, kita tak buat, tuan-tuan, 2-3 hari selepas tu. Tapi Allah bila kata, aku halalkan redha aku untukmu dan aku takkan murka lagi kepada engkau ba'dahu abada. Bermakna Allah tidak akan murka lagi kepada ahli-ahli syurga yang dia sayang sampai bila-bila. Sebab itulah, tuan-tuan, di kesempatan tu Nabi tanya kita, adakah dalam satu hari tu tak bolehkah kamu ni kaum muslimin nak dapat 1000 kebaikan daripada Allah dan membuang 1000 kejahatan, yakni apa dia? Dapat 1000 kali ganda pahala dan ditolak daripada kita 1000 kali ganda jahat. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Nabi tanya para sahabat. Sahabat tu macam berat, tuan-tuan. Sebab mereka kata 1000 ni banyak, wahai Rasulullah, mesti berat kami nak kena buat ni. Nabi kata apa dia? Nabi kata, yang mendatangkan 1000 kebaikan kepada kamu dan menghilangkan 1000 kejahatan adalah dengan apa dia? Mi'atun tasbihun, tuan-tuan. Apa dia? Dengan 100 kali tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tulis kepada kita 1000 kebaikan dan akan padam kepada kita 1000 kejahatan, tuan-tuan. Sebab tu bila kita hari-hari yang berlalu, di samping cita-cita kita yang besar kepada Allah, kita hendaklah memuji Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Puji dia dengan cara apa? Allah kata apa? Dengan cara tasbih, tuan-tuan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 100 kali sehari semalam. Nescaya Allah akan tulis kepada kita 1000 kebaikan dan memadam kepada kita 1000 kejahatan yang telah kita lakukan, yang mana kita pun tak ingat lagi dah, tuan-tuan. Tetapi Allah mengingati semua itu. Namun untuk memadamkannya, sama-samalah kita baca hari-hari, tuan-tuan. Lepas sembahyang subuh kita baca 20. Lepas sembahyang zuhur kita baca 20. Lepas sembahyang asar kita baca 20 kali Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas sembahyang maghrib kita baca lagi 2 kali. Lepas sembahyang isyak kita baca 20 kali. Lengkaplah kita 100 kali. Ataupun kita ada pagi yang panjang, lepas sembahyang subuh, tuan-tuan, kita baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita lagi ada masa yang panjang, kita tambah la haula wala quwwata illa billah 100 kali. Allah akan tulis, tuan-tuan, 1000 kebaikan daripada 100 yang kita sebut pada dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu, dan kita akan sambung pada 2 minggu lagi insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله kurniakan pada kami ilmu yang bermanfaat yang menjadi pedoman dan panduan dalam hidup kami yang menyelamatkan kami daripada kebodohan dan kefakiran yang menjadikan kami insan yang berfikir dengan akal yang sempurna wa rizqan wasi'an ya Allah kurniakan pada kami rezeki yang luas daripada jalan-jalan yang tidak pernah kami sangka daripada tangan-tangan yang tidak pernah kami pinta daripada kurniaan yang tidak pernah kami menduganya ya Allah kurniakan kepada kami rezeki yang banyak ya Allah yang luas pada kurniaannya yang dapat dinikmati oleh kami daripada jalan yang halal dan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala dan ya Allah kurniakan pada kami amalan saleh dan terimalah daripada kami amalan ini yang mana kau angkat dia sebagai sebahagian daripada cita-cita kami yang besar untuk kami balik kepada engkau dan bersama di dalam syurga dengan para nabi dan para salihin. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. وصلى الله على سيدنا محمد يا كريم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم